Baik, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita bersama-sama dengan ahli strategi digital marketing kita, Tuan Muhammad Firdaus Jailan. Muhammad Firdaus Jailan. Selamat datang tuan. Terima kasih puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan bercakap tentang risiko dan peluang yang kita alami apabila AI datang. Ya. Baik, kita akan bercakap khusus tentang sesiapa yang cari makan dengan bercakap dan menulis. Trainer, penulis, penterjemah, juru bahasa, penceramah, motivator, penulis skrip, wartawan, apa-apa yang datang dari bahasa. Bagaimana AI ini boleh membantu atau membunuh kita. Membantu ataupun membunuh tali rezeki kita. Ya, betul. Tuan, ceritakan sedikit apa itu, kita cakap tentang yang buruk-buruk dululah. Bagaimana AI ni boleh bunuh, boleh putuskan tali rezeki orang-orang yang mencari makan dengan bercakap dan menulis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semasa mula kecoh pasal AI ni, basically saya tidaklah begitu teruja sangat dengan AI ni kerana AI ni dah lama. Cumanya yang orang menjadi teruja tu adalah kemahiran AI sekarang ini yang mampu berkomunikasi dengan kita, macam kita berkawan lah, bersembang dengan kawan. Baik, AI dia ni boleh menjadi kita punya seteru lah, ataupun punca kepada kita punya rezeki kita ni kan, kurang ataupun dipotong terus ni, sekiranya kita tidak berasimilasi dengan AI. Maksudnya kita tidak belajar menggunakan AI ni dalam kehidupan kita, dalam kerja kita. Saya ambil contoh, seorang penulis berita, sebagai contoh lah, penulis skrip sebagai contoh. Jika dahulu penulis skrip ini, dia nak menghasilkan satu manuskrip skrip ini, saya kira berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tetapi apabila ada AI, saya yang tidak pandai menulis skrip ini, tetapi saya ada imajinasi itu. Bermaksud, dulu orang yang menulis skrip ini perlu ada imajinasi, perlu ada pengetahuan tentang perfilman, perlu ada pengetahuan tentang penulisan, penggunaan bahasa yang betul dan sebagainya, itu dulu. Apabila ada AI sekarang, semua itu sudah tidak diperlukan kecuali imajinasi dan kepandaian menaip saja. Bermakna jika saya ini dulu mempunyai imajinasi yang sangat baik, bukan dululah, saya ini mempunyai imajinasi yang sangat baik, tetapi saya tidak pandai menulis, itu dulu, bukan sekarang. Sekarang saya boleh duduk menulis skrip. Saya cuma perlu berimajinasi saja. Type. Jadi itu sama sekali, jika dahulu di dalam satu negara ataupun satu kawasan itu, kalau dahulu mungkin ada 2 penulis skrip, sekarang boleh jadi 200 penulis skrip. Lebih pun boleh. Ini kita cerita nak bagi sedap sikit lah. Budak-budak sekolah pun boleh. Ya, budak sekolah pun boleh menulis skrip, asalkan dia ada imajinasi. Sekiranya penulis skrip tidak bekerjasama dengan AI, maka dia akan terbunuh oleh AI. Akan dibunuh oleh AI itu sendiri. Bukan AI itu yang membunuhnya. Teknologi itu yang digunakan oleh orang lain yang akan membunuh dia. Ada orang cakap, tapi dia tak sama macam manusia menulis. 100% ya memang tak sama. Tetapi untuk menyampaikan idea itu kepada pengarah, cukup
dengan menggunakan AI. So pengarah nanti pandailah dia nak cari siapa scriptwriter yang betul, yang ejar macam editor lah kan. Editor buku, penulis buku. Siapa yang ejar apa semua tu, itu pengarah pandai cari. Untuk penulis buku pula, dulu Hui, tak Nak- usah cakap lah. nak menulis buku satu Ya. bab tu kadang-kadang kalau kena writer's block tu, Ya. sebulan tak boleh tulis. Sekarang ini saya sendiri sudah dapat menyiapkan satu buku 30 bab tentang marketing dengan menggunakan AI. Dalam masa berapa lama? 7 hari. 30 bab. 30 bab. Baik. 7 hari. 7 hari. Buku tu siap lah. Dia punya manuskrip tu siap. Cuma belum diedit, belum dibetulkan pengolahan bahasanya tu, tapi siap. Dan dalam masa, dan saya siap dengan membetulkan segala tata bahasa lah, apa perkataan-perkataan yang bercampur baur tu kan. Itu dalam masa 24 hari. Bermakna 1 bulan, siap satu buku 30 bab. Dan saya ini semua orang tahulah. Saya kalau menulis tu tak pernah betul. Maksudnya tata bahasa tak pernah betul. Sentiasa ada apa typo. Tapi dengan menggunakan AI, bukan ChatGPT jangan salah faham. Ya. AI ni bukan ChatGPT saja. Ya. AI ni banyak. Okey, dengan menggunakan AI, saya dapat tulis dengan betul dan saya dapat tulis dengan cepat. Itu saya bukan penulis. Dan berstruktur. Dan berstruktur, ya. Dan berstruktur. Betul. Dah, itu penulis buku. Kita ambil lah motivator. Motivator. Kalau dahulu, orang sering menyamakan motivator ni dengan guru bisnes ni sama. Maknanya kau pandai motivasi ke aku, kau boleh jadi cikgu bisnes aku. Sekarang, dengan adanya teknologi, motivasi orang boleh cari dalam internet menggunakan AI. Ilmu bisnes pun orang boleh cari menggunakan AI. Ya. Dan lebih menakutkan lagi adalah AI ini bukan sekadar pembacaan. Audio pun boleh AI, Ya. video pun boleh AI. Ya. Jadi kalau kita sebagai motivator ataupun sebagai guru bisnes ataupun sebagai consultant, kita tak bekerjasama dengan AI, maka ilmu kita itu akan menjadi tidak berharga. Dia bukanlah mengatakan ilmu kita tu selama ni tak berharga. Tak. Teknologi itu menjadikan dia tidak berharga. Dah menjadi komoditi. Maknanya siapa-siapa pun lah. Siapa-siapa pun tak kira latar belakang, asalkan dia itu pandai menggunakan AI, dia boleh buat. Dia boleh menjadi guru motivasi, dia boleh menjadi cikgu bisnes. Dan ini sudah dibuktikan. Ini bukan kita cakap, ini bukan kita sembang-sembang menakut-nakutkan. Tidak. Ini sudah dibuktikan. Ada beberapa banyak channel di YouTube, di TikTok yang menghimpunkan berjuta follower, beratus ribu follower. Semuanya menggunakan AI. AI sahaja. AI sahaja. Daripada skripnya, videonya, visualnya, descriptionnya, skripnya, storyboardnya, semua AI. Jadi kalau kita tidak berintegrasi dengan AI ni kan, bersama-sama dengan AI ni, maka kita bukan saja boleh putus rezeki, kita boleh dibunuh kerjaya kita oleh AI. Dan kita bukan bercakap AI itu yang membunuh kita. Bukan. AI ni tak mungkin dapat menggantikan tugas manusia. Tetapi dibunuh oleh orang yang pandai menggunakan AI itu. Itu yang kita kena faham. Ramai orang dia kata, tak mungkinlah AI boleh bunuh kerja kita, boleh. Dia tidaklah membunuh secara direct. Tetapi jika saya seorang yang mempunyai ilmu yang okey tentang marketing, 1 bulan saya boleh buat satu buku 30 bab. Jika 12 bulan saya boleh buat 12 buku, bermakna nama saya itu akan lebih besar daripada orang-orang yang mungkin sudah mengajar marketing berpuluh tahun, mempunyai kelayakan pelajaran yang tinggi dan juga mempunyai follower yang ramai.
Kerana apa? Kerana saya ada sesuatu yang mereka tak ada, iaitu saya ada buku, 12 buku dalam masa setahun yang saya boleh bagi percuma, puan. Kerana saya punya keuntungan bukan daripada buku. Ya. Ya. Buku ini saya boleh bagi percuma. Ya. Berbanding mereka yang menulis buku untuk cari makan. Sangat berbeza. Jadi yang akan membunuh mereka-mereka ini bukanlah AI itu, tetapi orang-orang macam saya ini yang mengeluarkan buku, yang mengeluarkan video menggunakan AI. Dahulu tak reti menulis, sekarang sudah pandai menulis. Dahulu tak reti buat video, sekarang sudah pandai buat video. Dahulu nak potong video, satu video 2 jam, sekarang 15 minit sudah siap. Jadi kita harus faham yang akan membunuh kita itu bukan AI, tetapi orang yang pandai menggunakan AI. Dan AI ini kita harus ingat, ini hanya permulaan. Ini revolusi AI yang terbaru lah. Sedangkan AI dulu dah lama. Dalam kamera kita, gambar-gambar kita yang detect muka kan, yang detect pergerakan, itu semua AI. Itu semua AI juga. TV, smart TV itu semua AI juga. Netflix dah guna AI lama. Facebook dah guna AI lama. Cuma kita tak dapat. Dulu AI ni eksklusif kepada orang-orang yang mempunyai duit. Sekarang AI ini sudah dibuka, open source. Makcik Rokiah boleh guna, Kak Limah boleh pakai, Pak Abu boleh belajar, Zaleha boleh buat buku, semua boleh pakai. Jadi padang sudah rata. Kita tidak boleh lagi mendabik dada, aku yang paling bagus, aku yang paling pandai. Sebab apabila AI ini capai satu tahap di mana dia menjadi, dan zaman kita dulu, kau Google lah. Yang zaman kita dulu kan. Selepas ni, cuba kau chat GPT. Contoh. Cuba kau BARD. Contohnya gitulah. Jadi, zaman itu, waktu itu, apa yang kita pandai ni sudah tidak ada nilai. Dia bukannya kepandaian itu tidak diperlukan. Dia masih diperlukan. Tetapi sudah tidak ada nilai kerana mudahnya mendapat kepandaian itu. So, orang-orang yang bekerja, yang kita senaraikan tadi kan, penulis buku, motivator, penulis skrip, bla 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 bla, ini semua menggunakan kepandaian dia. Tetapi kepandaian dia itu sudah di komoditikan oleh AI. Maknanya dia bukan special dah. Kalau engkau hanya pandai tulis skrip, engkau bukan special dah. Dulu engkau special. Aku ada imaginasi kan, aku jumpa engkau. Aku cerita dengan kau gini, engkau akan tuliskan skrip. Sekarang tak payah, aku tak perlukan kau dah. Itu kita kena akui dan kita kena faham. Cuma bagaimana kita nak mendepani cabaran itu, itu yang kita kena banyak belajar lah. Kita kena banyak belajar. Saya kena banyak belajar, puan pun lebih banyak belajar lagi kan. Dan saya ulang sekali lagi, ini hanya permulaan. Ini hanya permulaan. Apabila Tuan sebut ini hanya permulaan, apa yang Tuan maksudkan? Okey. Kalau kita lihat, permulaan awal-awal selepas wave inilah. Dulu yang menggunakan AI yang digunakan oleh barang-barang teknikal macam kamera dan sebagainya, itu kita letak tepi. Ini AI yang intelligence, yang memang betul-betul mampu berkomunikasi. Maksudnya periuk nasi, periuk pelbagai fungsi, itu ada AI. Itu ada AI-nya. Tapi kita tak boleh bercakap dengan dia. Tak boleh bercakap, tak boleh tanya. Tak boleh tanya, dia tak boleh jawab. Yang ini kita boleh tanya, dia boleh jawab, dia boleh beritahu kita pula. Dia boleh ajar kita. Dia boleh ajar kita pula. Jadi sekarang ni, untuk yang kita sembang ni, ini baru permulaan. Kerana apa? Kerana AI ini, dia akan menjadi pandai dengan sendirinya. Kerana dia belajar apa yang maklumat yang kita beri kepada dia. Yang kita masukkan, prompting yang kita masukkan, soalan-soalan yang kita masukkan, cadangan-cadangan yang kita masukkan, itu semua sudah ada dalam database-nya. Jadi
Dan kita kena faham, kita belajar, cara kita belajar ni sangat terhad. Kita hanya dapat maklumat dengan buku yang kita baca, video yang kita tengok, audio yang kita dengar. Ini hanya kita. Tetapi AI ni, dia belajar dengan berpuluh juta pengguna satu masa. Berbilion, beratus juta, berbilion pengguna dalam satu masa. Itu pengguna. Ya. Inputnya, jika ada 1 juta orang memberi input dalam satu masa, itulah yang AI itu belajar. Jadi kita tak mungkin dapat belajar lebih cepat daripada AI. Tak mungkin. Kerana mereka punya sumber input. Sampling itu sangat besar. Jadi apabila kita bercakap tentang AI ni, kita bukan bercakap poyo-poyo nak belajar AI, nak pandai-pandai. Tak. AI ni akan jadi sebahagian hidup kita macam handphone ni. Ya. Kalau dulu handphone yang Motorola yang besar tu boleh menjadi sebesar ini. Dulu nak bawa handphone kena bawa tali bag puan kalau kita masih ingat. Bag baterinya dulu. Siapa yang sangka dalam masa 30 tahun, 40 tahun dia boleh berubah jadi seperti ini, canggih seperti ini. Okey. Ini telefon. Dan kita bayangkan ChatGPT dia ada dulu dia punya sampling puluh juta. Sekarang bila masuk ChatGPT 4, dia punya sampling trilion. Betul. Dan ini trilion. Dan ini berlaku dalam masa kurang setahun. Ya. Trilion. Google. Bat dia tu, sistem dia tu real time information. Ya. Bayangkan berapa besarnya Google itu, berapa banyak sampling, berapa trilion kata carian yang digunakan dalam Google itu boleh diakses oleh kita real time. Menggunakan benda bodoh ini. Menggunakan benda bodoh. Suruh saja dia. Ya. Tanya saja. Sekelip mata. Ya. Jadi ini adalah permulaan. Sekarang ini kita hanya nampak dia digunakan untuk mencari informasi. Saya yakin dalam setahun dua lagi kopi kita akan dibancuh oleh AI. Mesin basuh kita, baju kita akan dikutip oleh AI. Kerja rumah kita akan dibuat oleh AI. Ini saya sangat yakin. Tuan, okey, balik kepada pekerja bahasa. Language workers ini. Yeah. Pembaca berita, host, penterjemah, juru bahasa, penulis, penceramah, motivator, coach. Ini semua yang disebut pekerja bahasa yang cari makan sama ada dengan menulis ataupun bercakap. Bagaimana kita ni boleh terpukul parah oleh AI bahasa ni? Okey. Baik. Apabila AI bahasa ni keluar AI bahasa ni dah mengalami evolusi yang agak panjang puan. Sebab macam kita selalu bincang lah dan kita pun selalu berangan-angan supaya perkara ini terjadi dan akhirnya hari ini dia terjadi. Kita selalu bersembang-sembang kita berangan-angan. Kita tunggu bila nak keluar. Akhirnya alhamdulillah dia keluar lah akhirnya. Okey, dia dah mengalami evolusi yang panjang. Kita kena faham bahasa yang penterjemahan bahasa dalam internet ini, dia ni dah memulakan perjalanannya tu daripada zaman Google hidup lagi. Google baru keluar. Kerana kita faham antara kekangan pembelajaran itu adalah bahasa. Jadi Google pun faham jika dia nak kuasai satu dunia, dia mesti ada bahasa satu dunia faham. Jadi bermula dengan bahasa ini, bermula dengan sampling yang mudah-mudah dia akan ambil dulu. Sekarang ini, kita cerita sekarang ini. Dulu tu dah lama kita nak cerita dah. Sekarang ini
anak saya yang berumur 9 tahun, 9 tahun, umur 9 tahun. Saya ajarkan dia menggunakan ChatGPT untuk bertanya perkataan bahasa Inggeris yang dia tak faham. Dan apa yang dijawab oleh ChatGPT itu lebih bagus daripada anak saya buka kamus dan baca kamus. Bayangkan, Bayangkan, orang tak perlukan kamus lagi. tak perlu. Perkataan A, saya ajarkan anak saya tanya maksud terus perkataan A. Kemudian saya ajarkan anak saya tulis, minta ChatGPT berikan contoh penggunaan perkataan A. Kemudian saya suruh anak saya tulis lagi, minta contoh di mana kesilapan yang biasa dilakukan. Jadi dalam masa 5 minit puan, anak saya boleh belajar benda-benda itu. Apabila dahulu kita nak mencari penterjemah. Penterjemah itu hanya orang yang pandai 2 bahasa. Ataupun dia pandai bahasa yang nak diterjemah dan dia pandai bahasa yang diterjemah. Sekarang tak perlu. Sebab apa? Sebab AI, dia akan ambil sampling itu word by word, perkataan demi perkataan, dan AI punya bekerja punya cepat ni kerana dia ada sampling berpuluh juta, trilion. Kalau kita ambil bahasa Melayu, kalau dahulu saya menggunakan ChatGPT ni daripada awal dia keluar. Daripada dia mula subscribe berbayar tu sampai sekarang. Saya rasa tak sampai 6 bulan saya rasa. Ya. Peningkatan mutu dan kualiti bahasa Melayu Malaysianya tu meningkat mendadak. Kalau dahulu ni macam makin cepat puan. 5 bulan tu dah dahulu puan ya. Minggu lalu. Minggu lalu tu dah dahulu. Lalu tu dah dahulu dah. Okey. Ya. Saya menulis, saya ambil artikel yang saya tulis, saya minta ChatGPT terangkan lebih lanjut dan juga saya minta dia berikan poin-poin. 80% pada waktu itu menggunakan perkataan dan bahasa dialek Indonesia. Sekarang tinggal 15 ke 10% sahaja dialek Indonesia yang masih melekat dalam itu. Bermakna dalam masa 5 bulan ini, 6 bulan ini, kerja menterjemah itu sudah dipendekkan dan diperbaiki dengan sangat baik. Dengan sangat cepat. So, penterjemah nak terjemah apa? Bahasa Sepanyol. Dah. Bahasa Sepanyol, bahasa Indonesia, bahasa India, itu semua dah perfect dah dalam AI, dah perfect. Sebab sampling dia bilion. Pengguna dia bilion. Kita ni Malaysia, mungkin bahasa dialek nak menyamakan dengan dialek Malaysia yang di Malaysia ni, mungkin lambat sikit. Itu pun 5 bulan lambat. Bukan 5 tahun lambat 5 bulan lambat. Bayangkan, mereka dah perfectkan bahasa Indonesia itu dah bertahun dah. Baik tuan. Bagi penulis, jangan pergi jauh lah. Macam orang yang di depan tuan ni lah. Ya. Yang hidup dengan menulis. Ya. Hidup dengan royalty daripada buku-buku yang ditulis. Bagaimana saya boleh terkeluar dari padang dibuat oleh orang-orang lain yang sebelum ini tak ada buku langsung. Tiba-tiba mereka boleh buat buku dan mereka boleh pasarkan buku mereka dan bunuh. Jualan buku-buku saya tu, bagaimana AI boleh membantu mereka itu membunuh jualan buku-buku saya? Penulis akan mati jika dia hanya menjadi penulis. Maksudnya apa? Maksudnya kalau puan lah, saya ambil contoh puan lah, kita cerita puan lah. Jika puan hanya menulis buku tanpa ada apa-apa integrasi lain dengan AI, akan mati. Kerana Bagaimana itu berlaku? Mudah saja. Saya ambil satu buku puan. Saya scan perkataan-perkataan itu. Saya masukkan dalam AI. Saya minta AI tulis dan ubah gaya bahasa tanpa mengubah maksud ayat. AI boleh buat.
Saya boleh buat buku itu, saya boleh print buku itu, saya boleh jual. Mungkin saya boleh bagi percuma. Jadi, penulis, dia tidak boleh menjadi penulis sahaja. Jadi apakah yang penulis macam saya Okey, perlu lakukan? baik. Penulis ini, dahulu, macam saya cakap lah, penulis skrip. Dia ni menulis skrip. Sekarang ni, penulis mesti belajar bagaimana mahu menyampaikan isi kandungan buku itu dengan cara yang paling bermakna. Memaknai maksud buku itu, memaknai penulisan itu. Apa maksudnya itu? Baik, sebagai contoh penulis hari ini sudah mula belajar. Belajar satu persatu kaedah membuat video setiap perenggan buku mereka itu. Setiap perenggan dijadikan video. Mesti video. Bagaimana AI membantu? Okey. Buku AI ini dia memerlukan sampling. Sebagai seorang penulis, sampling itu memang dah ada bukunya. Ya. Jadi kerja penulis itu untuk memvideokan buku itu, untuk mengaudiokan buku itu jadi sangat mudah. Ya. Kerana skripnya sudah ada. Mereka hanya perlu ambil skrip itu, gunakan AI, jadikan sebagai audio, jadikan sebagai video. Jika penulis itu pemalu orangnya. Tak perlu muka dia pun tak apa. Baik. Bagaimana dia membantu penulis itu mendapat jualan? Ya. Kan, betul tak? Kalau semua orang pun boleh buat, Ya. Tuan, kalau saya boleh buat, apa pasal orang lain tak boleh buat? Yang lebih pandai, yang lebih muda. Ya. Kan? Okey. Baik, dari mana dapat jualan? Di sinilah yang kita katakan apabila teknologi itu akan mengubah behavior pelanggan itu sendiri. Jika dahulu orang yang membaca buku, dia ini berminat membaca buku kerana tidak ada banyak gangguan. Sebab sumber maklumatnya itu buku. Ya. Sekarang jika puan buka TikTok, ada satu channel TikTok ini yang menceritakan satu persatu tentang muka surat dalam buku itu. Jadi, kita boleh jual, apa yang kita boleh jual? Kita boleh jual nilai buku itu boleh menjadi lebih tinggi sekiranya dapat dibandalkan dengan video, audio dan juga buku itu sendiri. Itu dapat dibandalkan. Itu salah satu cara. Cara yang kedua, kita boleh menjadi selebriti. Penulis buku tu menjadi selebriti. Dia ada tribe-nya sendiri, dia ada follower-nya sendiri, dia ada believer-nya sendiri. Kita boleh jual merchandise, kita boleh jual apa orang panggil penerangan yang premium, yang dalam buku mungkin ditulis 5 perenggan, tetapi dalam video kita menerangkan setengah jam. Kita boleh jual yang itu. Sebab itu saya tekankan lagi sekali, penulis tidak boleh menjadi penulis sahaja. Penulis buku dia tak boleh menjadi penulis buku sahaja. Kerana kerja menulis buku itu sudah boleh dibuat dengan bayaran $20 sebulan. Jadi apa nasihat Tuan kepada penulis-penulis? Langkah pertama, buat ini dulu. Langkah kedua, buat ini. Buat ini tu apa nasihat Tuan? Langkah pertama, sekiranya kita menulis buku, langkah pertama yang paling penting adalah kita mesti masukkan kandungan audio dan video kita itu di dalam internet. Itu langkah pertama. Caranya ada pelbagai cara lah. Dengan cara kita membuat artikel, dengan cara kita membuat audiobook, dengan cara kita membuat video book kan. Maksudnya kita masukkan semua kandungan-kandungan itu. Okey. Kemudian
Dalam setiap kandungan itu, kita masukkan SEO alaf baru. Apa itu SEO alaf Baik. baru? Kalau dulu, SEO ini, dia hanya dikira ataupun dicari, dirankingkan dengan perkataan. Sekarang dengan kehadiran media sosial yang baru seperti TikTok, Reels dan sebagainya, kemudian datang pula AI dan sebagainya ni, SEO ni bukan lagi perkataan yang satu perkataan. Bukan lagi keyword. Bukan lagi keyword. Dia dah jadi prompting. Maksudnya, apa yang orang type, apa yang orang tanya, itulah itulah jadi SEO-nya SEO sebenarnya. sekarang. Akan datang. Sekarang dah akan datang. Sebab itu, pentingnya apabila kita membuat video dan pentingnya apabila kita membuat audio, book ni sebagainya. Kelebihan yang berada di tangan penulis ni adalah mereka dah ada skrip itu, manuskrip itu mereka dah ada. Cumanya lagi mereka mesti fikirkan apakah yang orang akan tanya dan membuatkan orang akan tanya dan memerlukan jawapan ini. Itu yang di SEO kan nanti. Perkataan itu yang dimasukkan. Bermakna dalam video, bagaimana seorang ibu untuk mengajar anaknya membaca buku. Jadi bermakna sekarang AI akan search ayat prompt. Ya, memang akan search. Jadi okey, baik. Apa saya perlu buat Okey. supaya apabila orang prompt, mereka jumpa video saya, audiobook saya. Konsepnya sama macam SEO. Jika orang itu menulis keyword, dia mencari keyword A. Jika di dalam artikel kita ada menyebut A itu akan diberikan cadangan kepada yang mencari itu. Jika kita punya buku, saya ambil contoh buku Teach Like Muhammad yang saya baru baca baru-baru ni. Jika kita menulis bab itu adalah mengubah tingkah laku. Mengubah tingkah laku. Jadi kita mesti masukkan ataupun kita mesti perbanyakkan prompt-prompt yang mencari solusi untuk masalah tingkah laku. Sebagai contoh, kita kenal pasti apakah masalah tingkah laku. Masalah tingkah laku, bagaimana buat anak rajin baca buku. Bagaimana buat anak suka mengira. Bagaimana buat anak suka membaca. Bagaimana buat anak suka buat kerja rumah. Ini semua ini, kontennya itu sama, tetapi boleh diolah gunakan setiap prompt berbeza tu. Jadi maksudnya ayat bagaimana mendorong anak supaya mahu berus gigi. Okey. Itu mesti ada dalam mesti teks. ada dalam teks itu. Mesti ada dalam video, dalam audio. Dan kita tak boleh menggunakan bahasa kita. Kita mesti menggunakan bahasa orang yang mencari. Bagaimana mendorong anak, itu bahasa Puan Ainun Muhammad. Ya. Bahasa saya, macam mana nak ajar anak? Itu bahasa saya. Tetapi dia bukan jadi yang paling atas, dia jadi di bawah. Maknanya macam mana nak ajar anak berus gigi. Bawah tu dia tulis bagaimana mendorong anak mengubah tingkah laku. Itu okey. Dalam artikel tu dia ada dua benda tu. Oh, ini teknikal ni kita kena belajar lah ni. Kena belajar lah. Cakap-cakap macam ni tak nampak. Ya, betul. Kena tunjuk contoh sekali. Yeah. Bagaimana prompt ini berfungsi sama dengan SEO. Ya. Dia akan menggantikan SEO. Dia akan menggantikan SEO. Sebab saya sangat yakinlah kalau orang tanya saya apakah justifikasi keyakinan itu. Kerana dalam masa 2-3 tahun lagi, semua orang, saya akan cakap, semua orang yang mempunyai handphone akan tahu kewujudan AI ini. Dan cara orang
mencari maklumat akan menjadi berbeza sama sekali. Cara orang mencari maklumat. Berbeza. Itu nombor satu. Cara maklumat itu diberikan juga berbeza sama sekali. Cara mencari berbeza, cari maklumat diberikan pun berbeza. Nah, jika dulu kita Google Ya, tempat paling cantik di Malaysia, ya, dia akan keluar 10 website ya. ataupun mungkin beratus website yang ada menceritakan tempat 10 cantik. Dan semua website ini mempunyai agendanya tersendiri. Ya, Mungkin nak resort mereka, ya, mungkin kampung mereka kan. ya. Okay. AI ni dia dah senaraikan untuk kita dah. Dan AI ni dia bukan senaraikan mengikut agenda tu. Dia senaraikan mengikut sampling. Bermakna jika dalam 100 website yang dia scan, kampung janda baik tu ada di semua tempat, dia akan masuk dalam carta itu. Kampung nelayan Teluk Gong ada dalam satu website saja, dia tak akan baca yang itu. Baik. Apa implikasinya itu kepada penulis buku? Katakanlah saya ni dah ada 25 buku termasuk yang dah tak laku tu semua tu, yang dah tak dicetak semua tu. Implikasi yang tuan cakap tadi ni, apa implikasinya kepada penulis macam saya ni? Jika buku itu tak masuk dalam internet, buku itu tak wujud. Mudah saja. Jika tak dimasukkan dalam internet sekarang, buku itu tidak wujud. Jika buku itu hanya ada dalam book cafe, buku itu belum wujud. Hanya ada di rak buku, kedai buku, buku itu belum wujud. Cara yang paling mudah sekarang ni adalah kita carilah 300-400 orang yang suka membaca buku, kita bagi dia buku, kita suruh dia buat video pasal buku itu, kita suruh dia buat video pasal, cari 5-6 keyword prompting untuk mereka semua gunakan supaya bila orang type buku, apakah buku ajar anak ubah perangai, keluar Teach Like Muhammad. Sebab ada 400 video dan dalam semua video tu dia menggunakan perkataan ini adalah buku untuk ajar anak-anak kita cari perangai, ubah perangai. Ini pun kita kena belajar juga ni. Ini teknikal ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita pada pagi ini bukan nak menakutkan tuan-tuan dan puan-puan, tidak. Tetapi kita hendak tuan-tuan memahami perkara-perkara yang kita kena ubah cara kerja kita ni. Betul. Supaya buku-buku lama kita hidup semula. Laku balik. Boleh buat duit balik untuk kita. Dan kerana AI TikTok, kerana AI TikTok, ni kita cerita AI TikTok pula ya. Ada satu buku tu dah berpuluh tahun, berbelas tahun tak laku puan. Tetapi hanya kerana dengan TikTok dan bagaimana anaknya itu memanipulasikan menggunakan AI TikTok itu, algo TikTok itu, buku itu terjual laku keras, berjuta orang sedang cari buku itu. Itulah dia tuan-tuan. Contoh bagaimana teknologi AI ini sebenarnya menghidupkan semula. Mampu menghidupkan semula buku yang sudah mati. Sudah orang tak tahu pun kewujudannya. Terima kasih tuan. Sama-sama puan. Baik, sekianlah sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi